Di bawah jagaan Abu Talib, baginda suka bermain dengan kambing-kambing di Makkah. Melihat kepada kemahiran Nabi SAW berinteraksi dengan kambing, pemilik-pemilik kambing dari kalangan pembesar Makkah mengupah Nabi untuk menjaga dan menguruskan kambing milik mereka di Makkah. Dan salah seorang dari yang mengupah Nabi SAW adalah kakak kepada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid merupakan wanita cantik dan muda dari kalangan bangsawan Quraisy, iaitu Bani Al-Asad. Beliau pernah bernikah 2 kali sebelum ini, di mana 2 suaminya sebelum ini meninggal dunia. Memandangkan Khadijah mewarisi kekayaan, beliau biasanya mengupah orang lain untuk menguruskan perniagaannya. Sebaik sahaja mengetahui tentang kejujuran Nabi, beliau menawarkan perniagaan untuk Nabi di Syam. Di sinilah bermulanya karier korporat Nabi, dari hanya dikenali sebagai pengembala kambing yang jujur kepada seorang tokoh perniagaan yang mempunyai integriti. Semakin mengenali kepribadian Nabi SAW, Khadijah mengambil keputusan untuk mendekati baginda secara rasmi sebagai isterinya. Hamzah bin Abdul Muttalib, antara ayah saudara Nabi yang melamarkan Khadijah untuk Nabi. Khadijah dinikahkan oleh ayah saudaranya iaitu Amr bin Al-Asad. Semenjak pernikahan Nabi dengan Khadijah, baginda kerap bermimpi berupa cahaya subuh yang terpancar. Baginda mula mengasingkan diri dengan beribadah sendirian di Ghar Hira, puncak Jabal Nur di Makkah. Nabi menerima wahyu pada umur baginda 40 tahun ketika baginda sendirian di Ghar Hira. Ayat yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq, ayat yang pertama sehingga yang kelima. Peristiwa ini disebutkan sebagai Nuzulul Quran yang berlaku pada bulan Ramadan. Juga Allah sebutkan sebagai Lailatul Qadar. Ketika turunnya wahyu yang pertama, Jibril memeluk Nabi dengan sangat kuat sehingga sesaknya nafas Nabi. Ini bukanlah sengaja untuk menyakiti Nabi, tetapi sebagai mesej bahawa ini adalah realiti dan bukan lagi mimpi seperti yang Nabi pernah alami sebelumnya. Baginda Nabi SAW menerima wahyu yang pertama dalam keadaan baginda takut, risau dan penuh tanda tanya. Khadijah membawa Nabi untuk merujuk kepada ayah saudara Khadijah iaitu Warakah bin Naufal. Warakah katakan bahawa apa yang dilalui itu sama seperti apa yang dilalui oleh Musa AS. Warakah melafazkan keimanannya kepada Nabi. Namun beberapa hari kemudian beliau wafat kerana beliau sudah terlalu tua. Selepas pertemuan ini, wahyu terputus selama beberapa tempoh. Kemudian turunlah wahyu yang kedua iaitu surah Al-Muddathir daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima. Wahyu turun berturut-turut selepas ini. Nabi SAW memulakan langkah dakwah di Makkah secara diam-diam selama 3 tahun. Kemudian Allah memerintahkan untuk keluar berdakwah secara terang-terangan. Nabi SAW berdakwah di Makkah selama 13 tahun dan 10 tahun lagi di Madinah. Baginda wafat pada umur 63 tahun. Ketahuilah, tiada satu pun manusia di atas muka bumi ini yang direkodkan seluruh kehidupannya dan diyakini bahkan dijaga kesahihannya melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Khalifah Online #berkongsi manfaat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba